Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan cikgu. Kali ini cikgu nak ajar tajuk bab 1 Matematik tingkatan 3 iaitu indeks. Pertama sekali untuk tajuk ini kita belajar dahulu ataupun kita berkenalan dengan tata tanda indeks. Indeks ini ditulis dalam bentuk A, ini adalah bentuk amnya, A kuasa N di mana A mewakili asas dan N mewakili indeks. Untuk tajuk indeks ini sebenarnya para pelajar telah pun didedahkan dengan nombornya ataupun sebutannya pada masa tingkatan 2 dahulu. Kita tengok contoh yang biasa pelajar lihat dahulu iaitu 5 kuasa 2 dan 9 kuasa 3. Masih ingat lagi kuasa 2 dan juga kuasa 3. 5 dan 9 di sini adalah mewakili asasnya, manakala 2 dan 3 ini pula mewakili indeks. Untuk indeks kita tulis dia lebih kecil sedikit, penulisannya lebih kecil sedikit daripada asas. Kita tengok kepada pendaraban berulang. Apa itu pendaraban berulang? Sebagai contoh di sini cikgu guna 5 kuasa 2, maka pendaraban berulangnya adalah 5 darab 5. Familiar kan? Seterusnya contoh 5 kuasa 3 di mana pendaraban berulangnya adalah 5 darab 5 darab 5. Dua contoh ni memang para pelajar telah pun biasa. So kali ni kita kembangkan sedikit. Kalau diberi negatif 2 kuasa 4, maka pendaraban berulangnya negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2. Yang penting indeks dia itu, contoh kat sini indeks dia 4, maka asasnya itu perlu ada 4 kali. Iaitu negatif 2 tu ada 4 kali dan dihubungkan ataupun hubungan antara setiap satu tu adalah darab. Sebab tu kita panggil pendaraban berulang. Sebab kita darab berulang-ulang. Contoh seterusnya itu 1/2 kuasa 5. Maka pendaraban berulangnya 1/2 tu mesti ada 5 kali. 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Yang penting ada 5 kali. Maka itulah betul lah tu pendaraban berulangnya. Selain daripada penulisannya begini, dia juga boleh ditulis dalam bentuk nombor yang diberi tu dalam bentuk pendaraban berulang, kita tinggal tulis dia dalam nombor indeks. So 9 darab 9 kita tulis 9 kuasa 2. 9 darab 9 darab 9 kita tulis 9 kuasa 3. Negatif 1 darab negatif 1 darab negatif 1. Ni panjang ni. So ada 5 kali, maka negatif 1 kuasa 5. Sama juga untuk pecahan 3/2 darab 3/2 darab 3/2 darab 3/2. Yang penting ada 4 tu, kita kira lah 1, 2, 3, 4. Kena gigih lah mengira ya. Jangan tertinggal. Kalau negatif, cikgu galakkan para pelajar untuk guna kurungan ya. Sebab kita nak tunjukkan yang kuasa 2 tu, yang ada kuasa dia kat atas tu, tertakluk kepada semua yang ada dekat bawah dia. Jadi cikgu galakkan para pelajar kalau rasa confused dengan sesuatu nombor, gunakan kurungan. Macam yang cikgu guna untuk pecahan ni 3/2 ni, kita guna kurungan sebab kita nak tunjuk kuasa 4 ke atas tu adalah tertakluk kepada 3 dan juga 2. Kalau kita tak tulis kurungan, cikgu takut nanti kita akan baca 3 je yang kuasa 4. Tapi 2 tak. Itulah masalahnya. Tak boleh macam tu. Jadi ada beberapa situasi yang kita kena guna kurungan. Ada beberapa situasi yang kita tak perlu guna kurungan. Cikgu nak uji sikit lah. Macam ni kita nak tentu kita faham atau tidak tentang penulisan untuk indeks ini. Latihan yang cikgu ambil daripada buku teks muka surat 3. Ada 3 soalan kat situ. Kita tengok satu persatu sama-sama ya. Soalan 1. Lengkapkan jadual di bawah dengan asas atau indeks bagi nombor atau sebutan algebra yang diberi. Kita tengok satu persatu. Asas 5, maka dalam senarai itu mana yang asas 5? Cikgu bulatkan, iaitu 5 kuasa 3 kat sini. Jadi asas 5, indeks 3. Seterusnya, yang mana indeks dia 7? Cikgu bulatkan, negatif 4 kuasa 7 ni. Jadi asas dia adalah negatif 4. Seterusnya, mana asas 1/2? Sebelah kiri ni. 1/2 kuasa 10. Maka indeks dia 10. Indeks 6.
Okey, indeks 6 adalah M kuasa 6. Maka asasnya adalah M. Okey, asas N. Mana N? Okey, N kuasa kosong. N kuasa kosong jadi indeksnya kosong. Seterusnya, mana yang ada indeks 9? Iaitu 0.2 kuasa 9. Jadi asas dia adalah 0.2. Indeks 4. Okey, indeks 4 kat atas ni. Okey. Negatif 3/7 kuasa 4. Jadi asas dia adalah negatif 3/7. Okey, asas dia X. Okey, X kuasa 20. Besar kuasa dia ni. Indeks dia adalah 20. Okey, indeks ni kita ambil je yang mana kuasa dia tu, mana yang tulis kat atas tu, kita ambil sebagai indeks. Okey, indeks 2, iaitu 2 1/3. Tulis sahaja. Asasnya 2 1/3. Akhir sekali, mana asas dia 8. Okey, 8. Tapi tak ada kuasa pun. Okey, 8 yang ditulis dalam keadaan 8 tak ada tulis indeks apa-apa. Sebenarnya indeks dia bernilai 1. Okey, jadi sebarang nombor yang tidak ditulis indeksnya ataupun kuasanya tu, kita kena tahu, kita kena faham indeks dia adalah bernilai 1. Okey. Dia tak sama dengan kuasa ataupun indeks kosong. Indeks kosong masih lagi perlu ditulis. Kalau tak percaya, cuba tekan kalkulator. Berapa nilai 2 kuasa kosong? Okay. 2 kuasa kosong dengan 2 kuasa 1. Sama atau tidak? Tak percaya, cubalah tekan. Nanti bagi tahu cikgu apa jawapan awak dapat. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Nyatakan pendaraban berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Yang ini kita tengok je nombor apa yang didarab itu. Okey, contoh A, nombor 6. Okey, berapa kali dia didarab? Okey, awak kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 6 kuasa 6. Okey, B, asasnya 0.5. Berapa kali dia ada kat situ? Berapa kali dia didarab secara berulang tu? So, kita pun kira-kira dapat 7. Okey, mudah je. C, asas dia berapa? 1/2. Okey, 1/2. Yang ni kena letak kurungan sebab kita nak cakap kuasa dia tu nanti merujuk kepada kesemua yang ada dalam kurungan tu. Termasuklah 1/2. Bawah dia pun sama. Kita kena buat kurungan lah. Okey, berapa kali dia didarab? 4 kali. Jadi 1/2 kuasa 4. Okay, D. Kat sini dia adalah algebra. Kemudian dia ada negatif kat depan dia. So, negatif M dengan kurungan-kurungan kita tulis. Okay, negatif M kuasa ataupun indeksnya adalah 5. Okay, E. Ini pecahan nombor bercampur. Kita tulis sahaja. Asasnya 1/2/3. Kemudian berapa kali dia didarab? Indeksnya adalah 3. Akhir sekali F. Negatif 1/n. Okey, itulah asasnya. Dan berapa kali didarab? Cuba kira. Ada 6 kali. Kena letak kurungan ya. Jangan lupa kena letak kurungan. Okey, soalan terakhir, soalan nombor 3. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendaraban berulang. Senang je. Awak tengok nombor apa yang ada kat situ. Contoh A ni, nombornya negatif 3 dengan kurungan. Jadi negatif 3 tu, berapa kali indeks dia? 3. Jadi 3 kalilah awak tulis negatif 3 tu tadi. Dia nak suruh kita tulis dalam bentuk pendaraban berulang. Jadi soalan ni soalan senang je. Jadi kita kena buat betul-betul lah. Jangan bagi salah. Okey. Soalan B, 2.5 kuasa 4. Jadi 2.5 darab 2.5 tu, 2.5 tu ada 4 kali. Dia awak kira lah. Pastikan pengiraan awak betul. Jangan nanti syok sendiri pula. Kena check juga. C, 2/3 kuasa 5. Maka 2/3 ada 5 kali. Jenuh nak tulis ni. Asyik baik kuasa dia sikit je. Okay, D, negatif 2, 1/4 kuasa 3. Okay, nombor bercampur. Awak tulis je. Negatif 2, 1/4. Tulis. Okay, darablah dia sebanyak 3 kali. Sebab dia indeks dia 3. Okay, E, diberi dalam bentuk algebra. K kuasa 6. Okay, asas dia K, indeks dia 6. Jadi K itu kita tulis 6 kali. Okay,
Minta maaf lah, abaikanlah tulisan cikgu yang saya ingat ni. Okey, F, negatif P kuasa 7. Okey, negatif P ni kita ada letak kurungan lah sebab kita bawa sekali dengan tanda negatif dia tu. Kita darabkan dia sebanyak 7 kali. Okey, kat sini tak muat, cikgu tulis kat bawah. Okey, soalan G, 1 per M kuasa 8. Okey, 1 per M ni ada 8 kali. Tulis. Sambil tulis tu kita kira. Cukup ke tak bilangan kita tu 8. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Okey, soalan H, 3N kuasa 5. Okey, 3N. Disebabkan dia positif, nak letak kurungan boleh. Tak nak letak kurungan pun boleh. Jadi 3N, darablah 3N susah. Sebanyak 5 kali. Okey, itu sama tulisan cikgu saya ingat, minta maaf Maka tamatlah untuk sesi perkenalan kita dengan tajuk indeks. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa kita nantikan video yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum.